yang maha menguasai. Allahul Qudus yang maha suci. Allahul Aziz yang maha perkasa. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua, wahai bakal-bakal ahli syurga? Barangkali sekarang ni sedang berehat-rehat lagi. Ada yang dah merancang untuk pulang ke kota raya, balik ke alam realiti. Tapi apa pun, yang masih lagi bersama keluarga, insya-Allah kita dapatkan ataupun kita sentiasalah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan pagi ni alhamdulillah nikmat ilmu. Dalam majlis ilmu kita bersama dengan surah Assalamualaikum di TV Hijrah semestinya, dan kami telah pun bersama dengan salah seorang daripada ustaz kesayangan ramai, Al-Fadil Ustaz Zul Ramli. Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah sihat. Sihat. Syukur. Sempat balik kampung ke tidak Ustaz? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni Ustaz merupakan duta kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Dan Ustaz, bila kita bercakap kita masih lagi dalam bulan Rejab, kita masih lagi dalam persiapan menuju ke bulan Ramadan. Dan apa saja kita nak lakukan Ustaz, kita nak kalau boleh dapat berganda-ganda. Contoh Ustaz, kalau kita minum kopi pun kita nak 3 in 1, senang, nak mudah. Buat sekali je bancur dapat semua. Ada tak amalan-amalan yang kalau kita buat Ustaz, kita dapat semua Ustaz? Dunia dapat, rasa bahagia dapat, akhirat dapat. Ada ke macam tu Ustaz? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nak jawab soalan susah juga insya-Allah ya. Lepas tu pagi pula tu kan. Ya, kalau kopi bancur senang Ustaz Senang kan. Insya-Allah. Jadi penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, yang pastinya Allah ni kita mungkin buat satu benda yang sama. Tetapi ada pada masa yang tertentu atau pada tempat yang tertentu, tiba-tiba amalan yang sama itu tiba-tiba berubah menjadi luar biasa. Wow. Jadi kopi tu kopi biasa, tapi dia masuk pada tempat tu dia jadi luar biasa. 3 in 1. Wow. Nak pakai contoh 3 in 1 kan. Ataupun kopi biasa tetapi masuk pada masa tertentu dia jadi 3 in 1. Wow. Kan? Jadi dalam setahun dah pasti Allah letak dalam Al-Quran, dan Allah janji pada hari penciptaan langit dan bumi. Masya-Allah. Dan Allah sebutkan pada 12 bulan itu padanya arba'atun hurum. Dalamnya ada bulan yang Allah muliakan. Ya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebutkan tentang 3 bulan yang berturut-turut, yang bulan haram tersebut, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Dan ada satu bulan yang terpisah. Dan dia juga dianggap sebagai bulan haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penetapan ini bukan semalam baru, bukan baru diisytiharkan kemarin, tetapi pada sejak Allah cipta langit bumi ini, di permulaan di situ ada kelebihan bulan Rejab yang kita ada ni. Jadi macam apa yang disebutkan tadi kan, maknanya kalau kita buat je kebaikan biasa, tetapi Masya Allah pada bulan haram ini, kata Ibnu Abbas, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir, menyatakan bahawa amalan biasa yang kita buat, sama ada amalan ni kita buat yang baik atau tinggalkan yang dilarang, maka Masya Allah dia akan jadi berganda dan hebat di sisi Allah dan pulangan pada kita. Jadi saya kira kita kena ambil kelebihan bulan haram ini, sebab tinggal tak lama dah, separuh lagi nanti dah habis bulan haram ni. Betul. Jadi mari kita ambil peluang untuk gandakan lagi amalan kita. Dan Ustaz, saya pun faham dalam kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Ada setengah orang saya tengok dia mudahnya puasa setiap Isnin, Khamis, rajin betul. Kita nak puasa dah pedih dah perut. Ada setengah orang tu dia senang je mengaji Quran. Ada je dia boleh mengatib Quran kan. Kadang kita ni ya Allah, tapi apakah antara amalan-amalan rasa kita nak meningkatkan lagi amalan soleh kita? Ada tak cara-cara yang kita rasa dia tidak berat sangat tapi tidaklah susah sangat, tapi dia punya lipatan ganda tu luar biasa? Ya. Dia kalau kita tengoklah ya, sebab
Kalau nak kait juga dengan bulan Rejab yang kita ada ni kan. Sebab bulan Rejab ni dia punya roh dia adalah untuk orang kata persiapan untuk Ramadan. Baik. Itu yang penting. Kita tak nak Ramadan tu hanya kita sedar bila pemegang mohon raja-raja mengisytiharkannya. Barulah alamak esok Ramadan rupanya. Ya. Kalau itu kedudukan kita, keadaan dia, biasanya Ramadan tu tak beri impak pada kita. Jadi paling tidak sekarang ni kita dah mula untuk bersedia pada Ramadan. Dan kita kata sedia pada Ramadan, jawab soalan tadi, maknanya apa paling menonjol pada Nabi yang orang tengok Nabi ni bila di bulan Ramadan, menonjol sangat benda tu. Apa tu? Tak lain tak bukan adalah Nabi itu pemurah. Tetapi sangat pemurah bila datang bulan Ramadan. Berkali-kali ganda je berkurang. Berkali ganda. Maknanya ketara nampak benda tu. Dan ini diikut oleh isteri Nabi, para sahabat. Dan sebab itulah isteri, sahabat Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, Masya Allah, sifat pemurah itu memang sangat ketara. Jadi maknanya kalau kita kata, oh saya nak ikut Nabi, tiba-tiba kita rasa, tak ada pun infak, tak ada pun rasa nak sedekah, tak ada pun pemurah, maknanya kita cakap tu sebenarnya tak selari pun dengan apa yang sepatutnya. Jadi sebab tu yang paling penting jawapan tadi adalah infak dan sedekah. Jadi sifat yang mesti ada. Sifat tu mesti ada. Jika Rasulullah SAW dan ahli keluarga dan juga para sahabat baginda SAW sangat pemurah ketika bulan Ramadan, masa persiapan tu perlu berlaku sekarang. Tak payah nak tunggu Ramadan, kita pun tak tahu kita ada umur atau tidak. Jadi maksudnya Ustaz, adakah amalan bersedekah itu perlu kita jalankan sekarang? Ya, sebab tu kalau kita tengok ya, sebab sedekah ni special, sebab dia terlampau special, maka Nabi tak nak kita ni terlepas peluang. Sebab tu Nabi sebut sedekahlah, maknanya selamatkanlah kamu daripada neraka, sebab sedekah ni lah satu-satu benda yang paling kuat, impactful untuk selamatkan kita daripada neraka. Dan Nabi tahu di hadapan Nabi itu sahabat bukan semua kaya macam Abdul Rahman Auf. Ada yang susah. Dan Nabi kata selamatkanlah diri kalian daripada neraka walaupun dengan separuh tamar itu sendiri. Separuh tamar. Maknanya tamar tu sebutir, kita bayang kecil yang ajwa tu kan. Lepas tu bayang kita kerat dua, kita sedekah pada orang. Maknanya itu dah menyelamatkan kita daripada neraka. Maknanya Nabi nak supaya amalan ni jangan hanya milik orang kaya. Dan di zaman sahabat, kerana mereka fahamnya kelebihan bersedekah tu, para sahabat hatta golongan fakir sekalipun, maka hari-hari mereka berniat, apa yang aku boleh bagi, apa yang boleh aku bagi, apa yang aku boleh bagi. Jadi mungkin dalam konteks kita pada hari ini bila sebut sedekah, ni orang kaya, ya, dia peti 20 apa segala macam kan. Kita sudah block kan bahawa oh ini bukan bahagian kita. So kalau kita tak ambil bahagian tu, kitalah yang paling rugi, sebab tak ada orang pun tak dibagi rezeki. Kalaulah sebutir tamar tu, takkanlah sebutir tamar tu pun kita tak ada, bermaksud sebutir tamar berapa sen tak tahu. Wallahualam, kira dalam 75 sen agaknya kan. Bagilah 35 sen ataupun 40 sen kan. Itu dia, masya-Allah. Semua orang ada peluang untuk bersedekah dan berkongsi rezeki Ustaz. Dan Nabi pun sangat arif untuk bahawasanya peluang ini, peluang untuk masuk syurga ni atau menyelamatkan kita daripada neraka ni untuk semua orang. Dia tak ada macam apa B40 tadi, 80-20 Ustaz, tak ada kategori-kategori. Dan insya-Allah kita akan bereaksi seketika. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak bercerita juga tentang keadaan Masjid Bukit Rahman Putra. Nanti kita akan kongsi dengan para penonton semua. Saya rasa ada masa lagi seminit dua ataupun kita bereaksi dahulu. Okey Ustaz, untuk secara ringkas ni Ustaz, kita nak cerita sikit di manakah Masjid Bukit Rahman Putra ni? Ya, tengok Google, kita akan dapati bahawa Masya Allah terletak locatednya, lokasinya adalah di Sungai Buloh. Sungai Buloh ni saya kira ramai orang tahu dan Masya Allah pastinya bila sebut masjid, ya, kalau tadi Nabi kata bersedekahlah walau separuh tamar, bannerlah masjid kata Nabi walaupun sebesar sarang burung. Maknanya cuba bayang, sarang burung siapa boleh masuk solat dalam tu? Tak boleh, kecil je. Tapi Nabi nak supaya setiap orang, tak kira level apa sekalipun, dia mesti ada involve dalam mana-mana pembinaan rumah Allah. Dan apatah lagi, salah satu rumah Allah yang sedang kita war-warkan sekarang ni adalah yang terdapat di Bukit Rahman Putra, di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Jadi sebab tu Masya Allah, kalaulah kita kata oh saya ini bukan jutawan, tetapi Nabi menawarkan satu benda yang paling kecil supaya nanti depan Tuhan kita tak beralasan. Masya Allah, cukup luar biasa hari ini, peluang untuk semua. Peluang untuk semua dalam bulan Rejab. Allah berikan kita peluang ini, bukan kebetulan tuan-tuan menonton sekarang ini. Kita kongsikan peluang-peluang yang daripada para zaman sahabat lagi. Mereka orang kata berlumba-lumbalah untuk bersedekah. Kita akan kongsikan maklumatnya sebentar lagi dan kita akan bereaksi kembali lepas ini insya-Allah. Allahul Aziz yang Maha Perkasa,
bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa awak ni? Merepek. Hah? Lia? Lia, kenapa tak tidur lagi ni? Lia, ayah cakap dengan kamu ni. Nak apa-apa tak? Alah tak nak apa-apa, nak tidur. Abang, saya rasa macam dah nak mati lah bang. Apa awak ni? Merepek. Hah? Lia, cepat sikit. Kita dah lambat ni. Ayah, ibu, tunggu Alia kejap. Ayah, ibu. Cantik tak Alia? Cantik. Cantiknya anak ibu ni. Ayah, Ya. hari ni kita nak infak makanan dekat masjid mana? Ayah ingat hari ni kita impak dekat surau sekitar Bukit Rama Putra. Jom, kita dah lambat ni. Alia anak ibu. Ya, ibu. Nanti kalau ibu dah tak ada lagi dalam dunia ni, Alia jangan berhenti buat baik ke saya? Kenapa ibu cakap macam ni? Alia tak suka tau. Ya, tengok ibu ni. Asma, kenapa cakap macam tu? Abang pun sama. Nanti kalau saya dah tak ada, abang jangan putus asa. Abang teruskan usaha infak ni. InsyaAllah, amalan ni nanti akan temankan saya kat sana, abang. Alia, kenapa ni? Alia rindu ibu. Alia, kalau rindukan ibu, ingat pesan ibu. Selalu buat baik. Selain pada makanan, ayah ada sedikit sumbangan
untuk kita berikan kepada Masjid Bukit Rahman Putra tu. Segala pahala infak kita hadiahkan untuk ibu. Mesti ibu bahagia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Allah, itulah kadang-kadang rindu tu tidak berpenghujung. Tapi kalau boleh kita nak mengubati kerinduan tu, barangkali ada ibu ayah kita pun telah pun pergi. Semestinya orang-orang tersayang pernah berbuat baik pada kita, Ustaz ya. Kita mungkin tak dapat nak balas semuanya, tapi peluang dengan bersedekah ni bagaimana? Infak ni boleh menyambungkan rasa rindu tu, Ustaz. Ya, sebab kebaikan orang yang meninggal dah memang tak ada ruang sama sekali ya. Dan sebab itulah ulama kata, bila Nabi kata inqata'a amaluhu, terputus amal ni lah perkara yang paling susah bagi si mati. Ya, mungkin orang kata dalam kubur tu susah, melalui sakaratul maut tu susah. Tetapi yang lebih susah adalah bila kita ni peluang amal kita terputus. Kita nak tasbih tapi tak boleh tasbih. Kita nak minta ampun pada Allah tapi tak boleh minta ampun. Kita rasa kita ada harta, tetapi sekarang ni, kalau sekarang contohnya, kita ada harta dan kita letak dalam tabung, contohnya kita sedekah untuk masjid Bukit Rahman Putra lah, kita kata boleh buat. Tetapi bagi si mati, ketika dia terikat dalam kafan dia, semua harta dia dah tak boleh nak keluar lagi dah. Dan sebab itulah mungkin kalau Allah jadikan kita anak-anak yang baik ya, dan anak yang baik dia kena buat setiap hari baik dengan Allah dan buat baik dengan makhluk. Dan makhluk yang Allah suruh kita buat baik tak lain tak bukan adalah mak ayah kita. Dan kita tak boleh beralasan, oh tak apalah, orang hidup dia ada peluang lah balik kampung, ziarah. Tetapi kita, selagi mana kita hidup, maka kita ada tanggungjawab pada mak dan ayah kita. Dan tawaran yang paling baik adalah Allah bagi kita harta, dan harta kita ni ya, kalau kita tengok, kenapa saya tengok Masya Allah fasihnya bercakap. Allah Akbar. Siapa yang mula ajar kita sampai kita boleh bercakap ni? Mak ayah juga ajar. Mak ayah kita, mak kita tatih kita sampai kita boleh bercakap. So kita boleh bercakap, kita boleh meeting, kita boleh buat decision, kita boleh buat apa pun, sebenarnya adalah ada sumbangan mak ayah kita. So bagaimana kita nak pulang balik? Inilah cara yang Islam bagi pada kita. Ruang maknanya kita infak kerana Allah, tapi pahala dia, ya Allah, aku hadiahkan pada mak yang dah tak boleh nak beribadah, ayah dah tak boleh beribadah. Dan inilah saya kira kebaikan yang memang jangan kita terlepas pandang. Sebab bila kita tahu bahawa Allah redha pada kita, saat mak ayah redha pada kita, bukan hanya ketika mereka hidup, tetapi mereka redha, Masya Allah, hari ini kita infak, kemudian pahala mengalir kat mereka. Ibu ayah redha pada kita, dan Allah pasti redha kita setiap hari. Itu yang kita nak sebenarnya. Subhanallah. Ini peluang untuk kita semua. Masjid Bukit Rahman Putra membuka pintu seluas-luasnya, membuka saluran pada kita. Kalau dulu Ustaz nak nak bersedekah ni nak kena datang secara fizikal, letak dalam tabung saya. Sekarang ni semua boleh buat secara online. Itu tandanya Allah sayang kita beri peluang pada semua dengan teknologi yang ada. Jadi Ustaz, kita juga nak fahamkan bagaimanakah perkembangan terkini pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra ni. Baik, alhamdulillah. Saya yakin rakyat Malaysia, terutamanya para penonton pagi ni kan, pasti sifatnya pemurah. Dan sebab itulah kadang-kadang siapa pun kita rasa nak bagi. Tetapi kadang-kadang ada juga dalam perasaan kita, aku bagi ni sampai ke tempat yang aku nak maksudkan. Dan bila kita tuan-tuan tengok apa yang tertera di masjid tu, itu adalah sumbangan sebelum ini daripada orang-orang yang menginfak. Maknanya apa yang kita bagi, dia pergi kepada bangunan, dia pergi pada tanah untuk urusan pembelian, kemudian kita pergi pada setiap tiang-tiang, lantai-lantai yang dah mula naik tegak tersebut. Dan sebab itulah dia seolah-olah kalaulah bumi itu ataupun bangunan itu boleh bercakap, pagi ini dia menangis. Kenapa? Dia kata, bantulah, dia kata, untuk lengkapkan supaya 2,200 orang pada satu waktu. Cuba bayang ya. Cuba bayang imam mengangkat takbir Allahu Akbar, kita dengar 2,200 jamaah. Dengan sebab terbenanya masjid ini, maka akan bertakbir bersama-sama dengan imam, rukuk dan sujud bersama-sama. Hasil daripada
setiap sumbangan, setiap sen daripada sumbangan kita. Jadi sebab tu masya-Allah, maknanya kita paparkan di sini untuk kita nampak ya, bahawa setiap sumbangan kita akan menjadi bangunan yang jauh lebih gah sebenarnya daripada bangunan-bangunan yang ada di sekeliling dia. Sebab Nabi sebut bahawa sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan penduduk sekitar tu tidak ada tempat untuk menyempurnakan ibadah solat dengan sebaik-baik mungkin. Dan dengan sumbangan anda ni, barangkali yang berada di Perlis ke Sabah ke Sarawak, di mana saja hari ini, semua berada di ujung jaya Ustaz ya, maklumat seperti tertera. Dan insya-Allah Ustaz, bilakah jangkaannya kalau dengan sumbangan para penonton di TV Hijrah yang sangat pemurah ni berterusan, bila kita jangkakan di atas kertas boleh dapat siapkan masjid ni? InsyaAllah dia sebab kita punya masjid ni betul-betul di atas infak orang ramai. Jadi sebab tu kita sangat berharap, maknanya progres kerja kita tak terhenti. Kenapa? Sebab mungkin ahli jatuhan kuasa kata masya-Allah duit kita tak cukup, kena bercakap dengan kontraktor, minta maaf bulan ni kami tak mampu. Jadi sebab tu kena lengkapkan secepat mungkin. Semoga insya-Allah akan terbina bangunan itu secepat mungkin juga insya-Allah. Dan juga kita serulah Ustaz ya, usahawan-usahawan, ahli perniagaan, jutawan di luar sana. Saya sangat yakin mereka Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Insya-Allah lepas ni bila dia berkongsi rezeki lagi, berlipat kali ganda lagi lah rezeki. Mudah-mudahan daripada semua yang tadi Ustaz katakan ya, nak berkongsi rezeki untuk mereka yang tersayang, ibu ayah, mungkin atuk nenek, mungkin orang-orang yang pernah memberi manfaat dalam kehidupan kita, guru-guru kita pun kita boleh niatkan begitu, boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz begitu? Boleh, memang begitu caranya. Maknanya kita yang masih hidup, maknanya orang yang telah meninggal dunia, ada benda yang kita boleh buat dengan niat kita tadi. Yang penting niat kita itu ada, ya Allah, aku niatkan ya Allah pahala apa yang engkau bagikan kepadaku, kepada mak, ayah dan siapa-siapalah yang kita niatkan insya-Allah. Masya-Allah, cukup luar biasa. Jadi kita berharaplah semua para penonton TV Hijrah ini akan terus menyumbang dan terus menyumbang, memilih Masjid Bukit Rahman Putra sebagai salah satu aktiviti harian sumbangannya dalam akaun bank insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah beri juga manfaat kehidupan, dipermudahkan segala urusan untuk Ustaz dunia akhirat insya-Allah. Baik, dan juga pada para penonton yang terus menyumbang, pastinya kami hanya janji sebagai seorang manusia, tapi janji Allah juga tepat benar. Dan yakinlah bahawasanya anda semua akan dibangkitkan menjadi ahli syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Teruskan berinfak di bulan Rejab dan seterusnya. Bersiap siagalah kita ke bulan Ramadan. Jadi Ustaz, insyaAllah kita beri stiker kembali lagi lepas ini. Kan satu kesusahan kita di akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi tidak maukah tuan-tuan dan puan-puan melapangkan kesusahan mereka selama 16 tahun dalam usaha membina rumah Allah ini? Ayuh, bersama kita bantu merealisasikan hasrat para penduduk sekitar Bukit Rahman Putra dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh, Selangor sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Bukit Rahman Putra hanya menjadikan 2 surau sebagai tempat beribadat dan beraktiviti. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau-surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jamaah dan mereka sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti ruang solat yang bakal memuatkan 2,200 jamaah, bangunan wuduk, tandas, bilik pengurusan jenazah, pencawang TNB, tempat letak kenderaan, blok kuliah, menara azan, pejabat, kuartus penginapan 4 tingkat serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Berinfaklah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh, Selangor sekarang. Mudah-mudahan dengan asbab sumbangan ini, segala urusan tuan-tuan dan puan-puan di dunia dan di akhirat dilapangkan serta dikurniakan syurga yang kekal abadi, insya-Allah.